Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Ustaz Azhar bin Yahya, Persudaya PAS Sekolah Persatuan. Alhamdulillah bertemu kita di Ramadan tahun 1444. Alhamdulillah, Lajnah Tarbiyah PAS Sekolah Persatuan, semenjak 2 tahun yang lepas kita menghasilkan kapsul Ramadan khusus untuk menyambut bulan Ramadan dengan pengisian-pengisian yang terbaik, insya-Allah. Jadi kita mentadabur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. 2 tahun yang lepas kita telah pun mentadabur surah Al-Mulk, dan kemudiannya tahun lepas kita mentadabur surah Muhammad. Dan alhamdulillah pada tahun ini bermula hari Jumaat kita akan mula bersiaran setiap petang. Sekitar jam 6 petang akan disebarkan oleh Lajnah Tarbiyah kapsul-kapsul Ramadan yang disampaikan oleh para asatizah di Badan Perhubungan PAS Sekolah Persatuan, sama ada di dewan-dewan, dewan ulama, dewan pemuda, dan juga muslimat juga turut sekali daripada golongan alimat. Jadi pemimpin-pemimpin yang ada basic agama akan membawa tafsir, dan tahun ini kita akan membawa tafsir daripada juzuk amma. Kita mulakan daripada surah Ad-Duha sampai ke akhir An-Nas, insya-Allah. Kita akan bersiaran sampai 29 hari bulan Ramadan, insya-Allah. Esok hari raya kita rehat berhari raya, insya-Allah. Ya tuan-tuan dan rahimakumullah, itu sebagai introduction, pengenalan kepada program permulaan kita buat kapsul Ramadan. Insya-Allah saya Ustaz Azhar bin Yahya, Persudaya PAS Persatuan, akan memulakan dengan tafsir surah Ad-Duha. InsyaAllah kita baca dulu surah Ad-Duha ini dengan mengikuti maknanya secara terjemahan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha, demi waktu duha. Wal-laili idza saja, dan malam apabila ia sunyi sepi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tidaklah Tuhanmu meninggalkanmu wahai Muhammad, dan tidak juga ia membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya kesudahan keadaanmu adalah perkara yang lebih baik daripada perkara yang permulaannya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguhnya Tuhanmu akan memberimu kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat sehingga engkau redha. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia mendapati engkau yatim piatu lalu ia memberikan perlindungan. Wa wajadaka dhallan fahada, dan didapatinya engkau mencari-cari laluan kebenaran lalu ia memberikan hidayah petunjuknya. Wa wajadaka ailan fa'aghna, dan didapatinya engkau miskin lalu ia memberikan kekayaan. Fa'ammal yatima fala taqhar, dan oleh itu adapun anak yatim maka janganlah engkau berlaku kasar terhadap mereka. Wa ammas sa'ila fala tanhar, adapun orang yang meminta-minta maka janganlah engkau tengking dan herdik mereka. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits,
Adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebutkan, iaitu zahirkan sebagai tanda kesyukuran. Sadaqallah Maulana Al-Azim. Alhamdulillah, surah Ad-Duha ini adalah surah yang Allah turunkan di Mekah. Dia sebahagian daripada ayat-ayat Makkiyah. Jadi dalam surah Ad-Duha ni ada dia punya asbabul nuzul. Kalau kita lihat asbab nuzul ini, para ulama menceritakan berlakunya turunnya surah Ad-Duha ini ialah kerana Nabi Muhammad SAW beberapa hari tidak didatangi oleh Jibril untuk menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setelah beberapa hari tidak mendapat pengiriman ayat-ayat, maka ada yang cuba memerli Rasulullah. Ada yang mengatakan yang membeli itu wanita musyrik. Ada juga mengatakan wanita musyrik itu namanya Ummu Jamil, isteri kepada Abu Lahab. Yang pastinya orang-orang musyrik telah pun memperli Rasulullah. Dengan mereka mengatakan yang Ummu Jamil sebut, dia kata, "Wahai Muhammad, aku rasa setanmu itu telah pun meninggalkanmu." Dia sebut Jibril itu sebagai setan. Jadi dia nak memeli Rasulullah. Kata Jibril dah tak ingat kau dah. Jibril dah tak turun daripada kau. Jadi Rasulullah SAW rasa gelisah juga sebab dah beberapa hari tak turun. Disebabkan Rasulullah SAW berhenti berqiyamul lail. Disebabkan Rasulullah mempunyai sakit dan juga tangan Rasulullah luka dan sakit. Jadi disebabkan kesakitan di tangan, luka-luka di tangan dan juga sakit dalam 2-3 hari itu, maka Rasulullah SAW tidak dapat melaksanakan qiyamul lail. Jadi di situ berhentinya kedatangan malaikat Jibril. Jadi setelah diolok-olokkan oleh musyrik atau Ummu Jamil tadi, maka Allah turunkan ayat. Maka sebab itulah Allah mulakan ayat dengan wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ayat yang ketiga tu yang menceritakan tentang tidaklah Tuhanmu melupakanmu. Jadi Allah SWT sebut, tapi sebelum Allah SWT sebut, Allah tidak melupakan Nabi Muhammad. Jadi sebelum itu ada satu perkara yang saya nak paparkan dalam surah Ad-Duha ni. Namanya duha sebab diambil daripada ayat pertama, Wad-Duha. Jadi ayat ini dimulakan dengan sumpah. Di sini kehebatan dalam Quran ini, Allah SWT banyak menggunakan sumpah. Dengan Allah bersumpah dengan makhluknya. Kita tak boleh bersumpah dengan makhluk, kita bersumpah dengan Allah. Tapi bagaimana Allah pula sumpah dengan makhluk? Sebab makhluk yang Allah sumpah itu, Allah bersumpah dengan namanya, ialah makhluk yang hebat yang Allah ciptakan. Maka Allah bersumpah dengan makhluk supaya manusia melihat makhluk yang dijadikan hebat itu sampai Allah meletakkan ianya sebagai satu benda yang dilibatkan dengan sumpah. Maka benda itu hebat, supaya manusia kaji. Jadi Allah sebut wadduha, sambung wallaili idza saja. Jadi dua benda yang berkaitan masa, wadduha wallail. Jadi wadduha dan wallail, dua perkara yang melibatkan masa. Dan ada sebut dengan masa juga, wal asri, wal asr, masa juga, demi masa. Sama ada masa itu wallail, wadduha, demi waktu malam, demi waktu duha, dan wal asri, demi waktu, wal fajri, demi waktu fajar. Jadi wadduha dan wal lail ni sebahagian daripada Allah bersumpah dengan jenis-jenis masa. Itu menunjukkan ayat ini Allah buka dengan kita perlu mengambil berat tentang masa. Jadi dalam gerak kerja kita membawa perjuangan PAS, masa ialah satu perkara yang sangat penting. Sebab itulah saya akan meraihkan orang-orang yang datang awal. Kita tidak perlu menunggu mereka-mereka yang datang lambat, sama ada yang bersebab
atau yang tidak bersebab dalam mesyuarat, maka kita habis-habis pun tunggu 5-6 minit. Kalau ada keperluan, sambil-sambil makan, kita tunggu sambil-sambil makan, ataupun kita terus saja dulu sebab nak meraihkan mereka datang awal. Jadi wal asri wal duha wal fajri wal laili, dan pelbagai lagi ayat-ayat yang melibatkan sumpah dengan masa. Pertama pengajarannya, kita kena memastikan kita ambil berat tentang masa. Jadi masa ialah sangat penting dalam perjuangan. Dan ayat yang ketiga, Allah tidak meninggalkan Rasulullah. Dan seterusnya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dalam ayat ini menunjukkan kepada kita, ayat ketiga ni, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan Allah tidaklah, Allah itu, ayat keempat ni, setelah ayat pertama, kedua, tiga, Allah cerita Allah bukan marah apa semua. Tapi ayat keempat, Allah mengatakan walal akhiratu khairun laka minal ula. Jadi para ulama menafsirkan ayat ini ada dua sudut. Pertama, antara perkara yang awal dan perkara yang akhir. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Jadi perkara yang dinilai ialah pada pengakhirannya. Pengakhiran ialah perkara yang dinilai, bukannya perkara permulaan. Itu satu segi, satu sudut. Jadi kita dinilai pada pengakhirannya. Sebab tu kita kena minta pada Allah untuk terus istiqamah dalam perjuangan. Ramai yang telah pun tercicir dalam perjuangan dengan ujian-ujian yang pelbagai. Waliyahzubillah mzalik. Dan insya-Allah selepas perpecahan PAS pada 2015, PAS semakin kukuh. Jadi ramai yang Allah saring perjuangan ini, dalam perjuangan ini, maka mudah-mudahan Allah SWT berikan petunjuk untuk mereka pulang untuk bersama-sama menggalas perjuangan yang semakin mencabar. Jadi insya-Allah kita akan pastikan kita sentiasa berdoa pada Allah SWT untuk sama-sama dapat nikmat istiqamah. Sebab walal akhiratu khairun, yang dilihat ialah pada hujung tu, hujung perjuangan kita macam mana. Maka kita mohon pada Allah SWT. Saya sendirilah orang lama yang dah meninggal dunia dalam perjuangan. Kita selesai dah di wilayah Persatuan ni, PJ yang dulu, Tuan Syibki Latif telah meninggal dunia. Di Batu ni kita ada Ustaz Mansuruddin, Ustaz Mansuruddin masih hidup lagi, Ustaz Mansurdin telah meninggal dunia, bekas WDP PAS Batu. Jadi mereka telah pun meninggal dunia dalam keadaan mereka akhiratu khairun, waktu akhir mereka itu baik. Mudah-mudahan kita semua dapat perkara yang sama, berada istiqamah sampai akhir perjuangan insya-Allah. Jadi sama-sama kita berdoa tuan-tuan. Dan yang kedua, tafsiran yang kedua ialah pengakhiran yang dikira, iaitu tentang negeri akhirat. Walal akhiratu khairun, negeri akhirat itulah, iaitu akhirah tu dengan akhirat. Negeri akhirat itulah yang diambil berat dan yang perlu kita ambil jadikan sebagai satu asas perjuangan berbanding dengan ula ni dunia. Akhirah tu hari kiamat lah, hari akhirat, hari pembalasan. Maka dunia ini bukanlah benda tempat mengambil kira. Yang kita nak ambil kira nanti walal akhirah, ialah pada waktu akhirat nanti. Di perjuangan ini tuan-tuan, memang kita akan banyak kehilangan benda-benda duniawi. Kita terpaksa berkorban. Bila sebut korban ni, bukan sebut-sebut korban, tapi memang terkorban. Ramai pimpinan yang diminta untuk melepaskan jawatan, korban. Saya ingat ada seorang Sekpol Menteri, gaji dia lagi banyak, dia ada firma apa semua, untuk melepaskan gaji yang ialah hampir puluh ribu tu, untuk turun grade jadi Sekpol. Jadi terus tu kena ambil lagi peratusan lagi, nak kena bagi pada PAS. Itu yang okey kata, oi dia dapat jadi Sekpol Menteri, okey lah. Dah dia downgrade. Dia ada firma besar, dia ada apa semua. Dia juga sahabat-sahabat kita yang kena pegang JLC apa semua, dia berada di tempat lain yang dia kerja tu lagi banyak gaji daripada tempat dia pegang tu. Itu korban. Tapi ada yang terpaksa korban, berhenti, betul kalah, hilang terus, tak ada apa dah. Tinggal Allah dan Rasul je. Tapi insya-Allah Allah tidak zalim.
Allah ada benda yang Allah akan berikan bantuan. Jadi memang dalam berjuang ini kita akan meletakkan akhirat itu sebagai keutamaan, dan itulah yang yang kita akan utamakan. Pasti perjuangan ini Allah akan bantu. Pasti perjuangan ini memerlukan pengorbanan yang melibatkan kehidupan akhirah, kehidupan di waktu akhir nanti, kehidupan di hari akhirat nanti. Tuan-tuan puan rahmatullah, kita buat semua ni untuk kita menanam saham akhirat. Ramai sahabat-sahabat yang berderma, kita nak buat bantuan ke sana ke sini. Siapa yang nak bagi duit? Minta YDP Batu nak bagi duit untuk bagi bantuan ni. Bermula ni setiap hari kita ada program bagi bantuan sepanjang Ramadan. Mana duit nak cekau? Ada orang kata kita dapat duit pada token judi. Itu memang satu benda yang sangat-sangat memalukan otak orang yang berfikir begitu. Kebodohannya amat sangat. Jadi kita dapat daripada duit-duit ahli, alhamdulillah, seorang sikit. Orang tu bagi nombor, kita dapat himpun dan jana aktiviti buat program sana program sini. Sebab apa? Kita mempunyai ahli-ahli yang walal akhiratu khairun. Dia memilih kehidupan di akhirat. Walaupun dia banyak kehilangan, tapi dia yakin kehilangan dia itu akan diganti oleh Allah dengan kehidupan akhirat yang terbaik. Tuan-tuan puan rahmatullah, kita tak dapat nak menghuraikan dengan panjang sebab kita kapsul aja, bukan sebuah ceramah besar. Jadi kita lihat bahawasanya dalam perjuangan ini Allah SWT akan bantu, insya-Allah. Saya nak menyentuh pada ayat akhir. Ayat akhir mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maka adapun dengan nikmat yang Tuhan kamu berikan kepada kamu, maka ceritakan. Kita ni ada benda tak boleh cerita kat orang. Ada benda Allah suruh ceritakan, fahaddis. Kalau kita rasa dengan menceritakan itu akan menyebabkan rosak kita punya amalan, jangan cerita. Tapi Allah suruh ceritakan pada benda-benda yang boleh memberikan semangat pada orang lain, boleh memberikan pengajaran pada orang lain, maka fahaddis, ceritakan. Sebab kadang-kadang cerita boleh jadi motivasi. Ceritakan pada sahabat-sahabat perjuangan, ceritakan pada masyarakat apa benda yang kita dah buat, tapi benda tadi boleh memberikan satu kekuatan kepada kita sendiri, makin kuat iman pada Allah, takwa pada Allah, dekat dengan Allah, dan juga masyarakat akan semakin kuat. Maka ceritakan apa yang kita buat. Dan dalam PAS ni kita memang kena ceritakan. Kita nak buat, kita buat tu kena masuk Facebook. Alamak, buat benda sikit masuk Facebook. Tak tuan-tuan, Allah suruh fahaddis. Bahkan kita ada media lagi. Kita ada media kita ada seorang setiausaha eksekutif khusus untuk menggembar-gemburkan segala benda-benda ni. Tuan-tuan, memang kita kena ceritakan. Maka semua yang buat gerak kerja dengan Parti Islam Malaysia PAS, jangan rasa risau-risau, takut alamak nanti kang terkembang apa, alamak takut nanti kang tak ikhlas ke. Tak timbul itu. Bahkan kita kena war-warkan gerak kerja Islam yang kita laksanakan supaya manusia tahu, supaya manusia nampak, dan insya-Allah mudah-mudahan kita akan mendapat satu pandangan rahmat daripada manusia dan pastinya pandangan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita bertemu lagi dengan sahabat-sahabat yang lain daripada kepimpinan PAS Sebelah Persatuan. Pastikan setiap petang tuan-tuan bersama dengan kapsul Ramadan 1444 sepanjang petang setiap hari. Setakat itu, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.